Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Apa khabar semua? Mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini pagi Jumaat 27 Ogos bersamaan 18 Muharram 1443 Hijri. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan rahmat Allah pada pagi ini dapat kita bersama-sama dalam satu majlis mingguan kita di pagi Jumaat yang barakah ini, iaitu majlis bacaan Yasin dan juga bicara santai bersama penceramah jemputan bagi siri yang ke-37. Terlebih dahulu, majlis mengalu-alukan kehadiran yang bahagia Puan Rina Sharif selaku Ketua Pegawai Modal Insan Tabung Haji, barisan pengurusan tekanan tabung haji. Turut bersama dengan kita pada pagi ini Tuan Haji Mat Amara bin Alan Azizdin, merupakan orang kata bekas pegawai surit mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Alhamdulillah turut bersama dengan kita pada pagi ini. Begitu juga dengan pihak pengurusan Jabatan Modal Insan, pengarah-pengarah wilayah negeri yang bersama dengan kita pada pagi ini. Turut di layar skrin saya lihat ada bahagia Datuk Haji Mohyen turut bersama pada pagi ini. Alhamdulillah. Begitu juga kepada pengarah-pengarah negeri dan tidak dilupakan kepada ayahanda dan bonda pesara-pesara tabung haji yang turut bersama dengan kita pada pagi ini di dalam majlis Medan Ilmu Tabung Haji. Dan paling utama saya alu-alukan juga kepada seluruh warga kerja tabung haji yang turut bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Yang bahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita bekerjasama dengan Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan mengadakan program bicara santai selepas sahaja selesai kita mengadakan majlis bacaan Yasin dan juga doa selamat. InsyaAllah pada pagi ini, pada asalnya kita dijadualkan bersama dengan yang bahagia Datuk Dr. Nur Hafizah Musa
Walau bagaimanapun disebabkan kekangan kesihatan beliau menyebabkan tidak dapat bersama dengan kita, tapi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih di pihak JMI, ucapkan terima kasih kepada pihak Pusat Pengurutan Zakat yang mana menghantar 2 lagi, orang kata panel jemputan, bukan calang-calang juga, insya-Allah, yang akan bersama dengan kita pada pagi ini, iaitu yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali dan juga yang bahagia Ustazah Asma Harun bersama kita, yang akan dimoderatorkan oleh wakil daripada pihak PPZ, iaitu Ustazah Nur Hidayah. Jadi insya-Allah sebelum kita nak pergi ke bicara santai, adalah lebih elok pada pagi ini kita mulakan dengan orang kata majlis mingguan kita pagi Jumaat yang penuh barakah ini dengan majlis bacaan Yasin dan doa selamat. Mudah-mudahan yang paling penting pada ketika ini, kita nak dekatkan diri kita kepada Allah, kita nak mohon semuanya kepada Allah agar Allah lindungi kita, khususnya wabak COVID-19 yang sedang melanda kita. Dan begitu juga pada pagi ini kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sempena nak masuk musim kemerdekaan ni, nak merdeka ni lebih kurang 2-3 hari saja lagi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menjaga kita, Allah sejahterakan negara kita daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Begitu juga majlis bacaan Yasin kita pada pagi ini, kita mohon doa Allah rahmati arwah-arwah yang telah pergi meninggal kita, sama ada rakan-rakan kita, ahli keluarga kita, Allah rahmatilah mereka insya-Allah. Dan paling penting juga kita nak mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah permudahkan segala urusan kita insya-Allah. Jadi sebelum kita nak baca Yasin, adalah lebih elok kita sama-sama beristighfar lebih kurang 3 kali, kemudian kita susuli dengan bacaan Al-Fatihah dan bacaan Yasin serta doa insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini. Kita mulakan dengan istighfar insya-Allah. Sama-sama boleh ikut saya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayy لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة سيدنا مصطفى، إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليه أجمعين. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني
من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أن يكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن افترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجوه لكل موجود من الآية بينات وبخفيفك المفرج عن كل محموم المخلص لكل مديون. يا مجري البهار والعيون يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون. ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أحلا ومحلا لسعاداتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب
وأن تجعل رضاك أنا خير مصاحب لنا ورفيق، وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة، وأن تمن علينا بسرعة الإجابة. استجب اللهم دعاءنا، استجب اللهم دعاءنا، استجب اللهم دعاءنا، وحقق فيك رجاءنا، وأدخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك الحق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان المنفس عن كل محموم، سبحان المنفس عن كل مغموم، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من عمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج الحموم، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج فرج أنه همنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بالسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan Yasin, doa kita sebentar tadi, Allah makbulkan hajat dan niat kita pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini. Yang bahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah hari ini hari Jumaat 18 Muharram, dah melebihi separuh Muharram, maksudnya dah separuh bulan bulan tahun baru kita telah melepasi. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita cukup bertuah. Hari ini kita bekerjasama dengan Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan. Terlebih dahulu sekali lagi saya mengalu-alukan kehadiran pengurusan kanan tabung haji yang turut serta pada pagi ini, pengurusan Jabatan Modal Insan, rakan strategik kita daripada Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan bersama dengan kita pada pagi ini. Seterusnya pengarah-pengarah wilayah, pengarah-pengarah negeri. Tidak dilupakan kepada ayahanda dan bonda pesara-pesara tabung haji yang turut serta bersama. Yang saya hormati juga warga tabung haji yang dirahmati Allah. Dan untuk makluman bersama, siaran kita pada pagi ini turut bersiaran di Facebook Masjid dan Surau Tabung Haji. Jadi saya alu-alukan juga kepada sahabat-sahabat kita, rakan-rakan jemaah kita daripada Masjid dan Surau Tabung Haji dan juga penonton-penonton yang bersama dengan kita pada pagi ini, mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan bersama-sama dengan penceramah jemputan kita. Jadi sebelum saya nak jemput penceramah adalah lebih elok saya nak calling seketika, nak memanggil moderator kita yang akan mengendalikan sesi bicara santai kita pada pagi ini, iaitu Al-Fadilah Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin yang merupakan pegawai di Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum Ustazah, boleh onkan mic dan juga kamera. Ustazah Nurul Hidayah ada ke? Ada, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syafiq Syawal. Balik. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, syukur sihat walafiat. Alhamdulillah. Salam Jumaat kepada semua. Ustazah di rumah ataupun di pejabat pagi ni? Saya di rumah. Saya tengok belakang ada air terjun tu. Menarik. Ni. Ustazah, alhamdulillah pada pagi ini kita bersama dengan warga Tabung Haji dan kita juga turut bersiaran di Facebook Masjid dan Surau Tabung Haji. Jadi insya-Allah ada penonton di luar Tabung Haji turut bersama dengan kita sama-sama nak meraih keberkatan di pagi Jumaat Ustazah dengan majlis ilmu, subhanallah. Jadi kalau tengok di siaran kita hampir 350 anggota Tabung Haji bersama kita pagi ini online. Jadi insya-Allah saya ingat pada pagi ini Ustazah, saya nak serahkan kepada Ustazah moderator kita untuk membincangkan tajuk berkaitan kemerdekaan yang hakiki bersama dengan ketua dan jemputan kita, iaitu
Ustaz Zuramli dan juga Ustazah Asma'arun. Jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput dan silakan Fadil Ustazah dan Fadilah Ustazah Hidayah untuk mengendalikan sesi bicara santai kita pada pagi ini. Silakan Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang sangat sedap suara Ustaz memimpin bacaan surah Yasin kita pada pagi ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi memberikan kita ruang untuk kita bernafas, untuk kita hidup, menjalani kehidupan hidup ini sebagai seorang hamba, sebagai seorang khalifah di atas muka bumi ini. Dan sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada Puan Rina Sarif selaku pegawai modal insan tabung haji, barisan pengurusan kanan tabung haji dan jabatan modal insan TH, pengarah-pengarah negeri, pesara-pesara TH dan semua anggota TH, seterusnya para penonton yang bersama pada hari ini. Masya Allah, terima kasih Puan bersama dengan kita. Masya Allah, kami sangat bergembira, terharu kerana Puan sanggup bersama dengan kita pada majlis ilmu pada pagi ini. Alhamdulillah. Kita bersama dengan Ustaz Zuramli, insya-Allah, walaupun mungkin Ustaz Syawal sudah maklumkan berlaku transformasi bukan transformasi negara, transformasi pada panel pagi ini insya-Allah. Namun Ustazah Hafizah Musa, Datuk Dr. Nur Hafizah Musa yang tak dapat bersama kita, diganti dengan dua orang panel yang saya rasa ini rezeki warga tabung haji dan pesara tabung haji, kerana Ustazah Asma Harun kalau tengok jadualnya sampai hujung tahun penuh dah. Tapi rezeki TH boleh dapat hari ini. Alhamdulillah, Ustaz Zuramli juga walau dengan kepadatan komitmen Ustaz Zuramli dalam dakwah ini, kita dapat bersama-sama dengan Ustaz Zuramli, Masya Allah. Dan kemerdekaan yang hakiki yang kita nak bicarakan pada hari ini, suatu yang sangat-sangat besar nilainya. Merdeka, bebas daripada penjajahan ialah suatu nikmat yang kita jarang kita syukuri. Suatu nikmat yang kita rasa take for granted. Kita rasa macam nikmat biasalah negara merdeka. Kita akan rasa nikmat sangat kemerdekaan ini sewaktu kita dibelenggu oleh penjajahan. Sewaktu tu kita akan kata syukurnya besarnya nikmat sewaktu kita boleh bebas. Hari ini kita merdeka tetapi kita dibelenggu dengan COVID-19. Hampir setahun lebih. Hari ini baru kita bila Facebook dia suka remind kita tentang story-story yang lama, cerita-cerita lama. Kita berkata, ya Allah, seronoknya masa pergi kerja kahwin. Seronoknya masa hari raya boleh ziarah. Kalau dulu ni penatlah hari raya ni kena berziarah ke sana kemari, kena masak ketupat. Tapi sekarang kita kata apa? Alhamdulillah. Sekarang baru kita rasa nikmat. Maka hari ini sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan, datuk datin yang bersama dengan kita nak mendengar sedikit erti kemerdekaan yang hakiki yang insya-Allah pagi ini panel kita Ustaz Zuramli akan mengupaskan. Ustaz Zuramli sudah bersama dengan kita. Tadi saya nampak Ustaz Zuramli, Masya Allah. Ya, Ustazah. Masya Allah. Ustaz sihat ke Ustaz? Alhamdulillah, tamam. Tamam, Masya Allah. Saya dengar suara Ustaz pun dah tenang dah. Belum lagi Ustaz bagi tazkirah tu, baru cakap tamam dah tenang dah. Subhanallah.
Ustaz, pagi ni kita ada dua soalan saya nak tanya pada Ustaz. Moga sahabat-sahabat kita yang dah tak sabar lagi, yang di Microsoft Team, juga di Masjid dan Surau Tabung Haji di Facebook yang sedang menonton kita pada hari ini, apa khabar? Boleh tulis kat ruangan komen apa perasaan nak dengar kemerdekaan yang hakiki daripada Ustaz Zul Ramli. Boleh tulis excited ke, tak sabar ke, ataupun boleh dengar dan insaf. Boleh tulis komen di situ. Kita nak mendengar daripada Ustaz sebagai mukadimahnya, apa itu erti kemerdekaan yang hakiki, Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Allahu Akbar ya. Terima kasih Ustazah. Allahu Akbar. Sebenarnya yang tenang tadi sebab Ustaz Syafiq dia dah bacakan Yasin untuk kita, Ustazah. Yang pertama. Yang kedua, kita duduk bersama dengan tabung haji ya. Jadi Allahu Akbar. Mana lagi tempat yang lebih tenang dari sini, insya-Allah ya. Lepas tu Ustazah pula dengan background air terjunnya Ustazah complete lah, insya-Allah ya. Terima kasih Ustazah ya, dan juga tadi pengurusan daripada tabung haji dalam semua level dan peringkat, kepada PPZ ya. Semua yang saya kasih sekalian, okey, dalam bicara santai ya, tajuk pun bicara santai Ustazah kan. Saya sangat risau, sebenarnya saya tak mampu nak mengungkapkan erti kemerdekaan yang hakiki kerana Sayyidina Umar Al-Khattab pernah bercakap tentang Al-Hurriyah, tentang erti kemerdekaan. Sedang Sayyidina Umar Al-Khattab bercakap, lepas habis dia bercakap, maka datang Bilal bin Rabah. Maka berkata Bilal bin Rabah, "Wahai Umar, engkau tidak akan tahu apakah erti merdeka sehingga engkau pernah menjadi seorang hamba. Engkau tak boleh nak cerita ke orang tentang merdeka tu best, macam Ustazah kata tadi, nikmat kemerdekaan ya, melainkan engkau pernah menjadi seorang hamba yang dijual di penjuru pasar. Engkau pernah diperbodoh semahu-mahunya. Engkau pernah hilang harga jati dirimu. Maka bila engkau tidak pernah, maka engkau tidak akan tahu." Begitulah juga nampaknya kita sekarang ya. Saya yakin yang ramai ada di sini, adalah mereka yang lahir pasca kemerdekaan. Maknanya kita tak pernah dan kita kena ingat, alhamdulillah Ustazah kata tadi kan, kita merdeka 64 tahun ya. Okey, saya tadi lupa nak sebut Ustazah Asma bersama dengan kita ya. Ya, betul. Okay, Allah Akbar, terlupa sebab tengok Ustaz Syafiq senyum, Ustaz Syafiq tu, ya Allah, saya terlupa untuk saya nak menyebutkan rasa hormat saya pada Ustazah Asma yang bersama dengan kita. Okey Ustazah, okey, masuk balik Ustazah ya. Di mana tadi ya? Kita telah merdeka selama 64 tahun. Tetapi kita telah dijajah selama 446 tahun. Satu tempoh yang sangat lama, yang menjadikan akhirnya ya, kalau tanya kepada kita yang lahir pasca kemerdekaan, kita sendiri tak dapat memberi erti dan makna sebenar. Dulu Ustazah, yang ni antara benda yang bagus juga bila ada COVID ni. Dulu ada konsert kemerdekaan. Konserto kemerdekaan di satu dataran, tak payah nak ceritalah kan kat mana ya. Dan saya menjadi confused ya, konsert kemerdekaan tetapi yang duduk di atas pentas anak muda yang berpakaian dengan budaya, mereka-mereka yang menjajah kita. Dan namanya konsert kemerdekaan, terkinja, kita bukanlah ini macam, yalah kalau bos kema kata oh tak boleh nak konsert, itu bab lain lah ya. Tapi nak ceritanya atas nama kemerdekaan, tetapi seolah-olah nak bagi tahu sebenarnya penjajah itu adalah terbaik. Jadi saya jadi confused. Sepatutnya kalau konsert kemerdekaan, angkat jati diri, tak kira lah kita kan pelbagai latar belakang, pelbagai bangsa, letakkan kat sana ya. Ini contohnya apabila kita tak mengetahui erti merdeka yang hakiki. Dan akhirnya saya membuat conclusion untuk diri saya sendiri. Kita hanya boleh tahu erti kemerdekaan pada sebuah negara terlebih dahulu ya, sebab nanti kita cuba bernegara terbentuk bukan pada tanahnya, bukan pada gunungnya, bukan pada ganangnya, bukan pada bukit, bukan pada lautnya, tetapi pada insannya.
So bagaimana kemerdekaan insan tersebut, tetapi sebab merdeka kita ini, dan Masya Allah Ustaz Syafiq dan juga semua Ustazah Tabur Haji punya background Ustazah, kita kalah lah Ustazah hari ini Ustazah, bulan kita tak dapat lah background tu Ustazah ya. Tak sempat lah Ustaz nak download. Saya pun tak sempat nak ejah lala buat blur je kat belakang ya, sebab ya Allah, saya tengok tadi bila baca Yasin yang appear tu semuanya berkibar bendera ya. Maknanya semangat kemerdekaan sebenar yang kita nak itu, dan kita boleh memahaminya insya-Allah ya, boleh memahaminya. Caranya adalah kita kena tengok kita sebelum dijajah sebelum tahun 1511. Sebab bermula proses penjajahan itu sehinggalah kemudiannya 1957 kita merdeka. Proses itu ya, proses yang menyebabkan kita hilang jati diri. Kita tak pernah rasa bangga pada sejarah lampau kita, sebab sejarah lampau kita telah didelete oleh penjajah. Kita rasa bahawa akhirnya kita percaya ya, bila kita tidak ada jati diri, kita percaya yang kita ni tak maju, yang kita ni orang bangsa yang mundur, yang kita ni lah bangsa yang duduk kat ceruk kampung. Ketika orang mengejek dan menganjing kita, menyatakan kita ni orang duduk atas pokok, kita percaya benda tersebut. Sebab penjajah selama 400 tahun telah merosakkan ya. Sedangkan kalau kita tengok sedikit sahaja ketika Alfonso de Albuquerque dia datang untuk menyerang Melaka, kita boleh bayang ya, dia punya kapal macam sebesar kapal Pirate of Caribbean, sedangkan jong kita 7 kali ganda lebih besar daripada itu. Artinya zaman lampau kita punya sejarah yang gilang gemilang. Ya, kita adalah bangsa yang punya aksara sendiri sebelum datangnya Arab, sebelum datang. Maknanya satu bangsa yang bertamadun dan tidak ada bumi yang dipanggil semenanjung emas. Ya, kita pergilah pada mana-mana peninsula, kita pergilah mana-mana benua, orang tak namakan benua tersebut adalah sebagai semenanjung emas. Kita lahir, darah kita ini tumpah ke bumi yang telah dipanggil semenanjung emas. Kalau kita tengok kepada sejarah, sejak daripada 7 Masihi, maknanya ketika, kalau nak kira zaman lebih awal lagi, sejak zaman Firaun lagi, kekayaan negara kita telah dikesan oleh orang. Kan itu semua yang saya kasih sekalian ya Ustazah ya. Kalau kita tengok, kerana penjajah dia telah, sebab penjajah ni Ustazah, kalau kita lah hari ni jadi penjajah ya, orang kata fikir jahat sikit lah ya. Orang Tabur Haji baik-baik belaka, Masya Allah. Masakan tidak, mereka itu ya Allah ya, sebulan sekali pergi Mekah kan. Jadi nama pun Haj ya, Haj al-Qasdu ilallah. Jadi kalau kita tengok, kita dapati bahawa penjajah, mereka nak mengekalkan menjajah dan menjarah ke satu negara. Apa yang mereka buat? Mereka lemahkan jati diri, mereka dah hilangkan confidence, sehingga akhirnya lahirlah anak muda selepas 64 tahun merdeka, dia tak ada benda yang kita nak banggakan. Jadi kan itu Ustazah, saya difahamkan saya ni satu pusingannya Ustazah. Ya. Tapi jadi, saya akan tanya Ustaz soalan yang kedua. Sebab saya rasa Ustazah Asma ni dia baru habis live daripada pagi tadi. Jadi kita bagi masa sikit pada Ustazah Asma untuk sarapan seketika. Tapi saya tak pasti kalau Ustazah Asma dah bersama. Memang saya dah masuk dari tadi. Oh ya. Ay, ya Allah ya Tuhan. Sempat semua dengar dah masuk daripada 8 Oh ya ke? Ustazah dah makan belum Ustazah? Dah. Alhamdulillah dah. Allah, sarapan apa Ustazah? Sibuk nak tahu sarapan apa? Itulah, sibuk je nak tahu mi goreng. Oh my god. Ustaz Zulrafi dah sarapan dah Ustaz? Saya daripada tadi Ustaz Syafiq, Ustazah tak tanya pun sarapan apa kan. Tapi tak apalah. Masya Allah sedihnya. Tak macam tu Ustaz. Orang perempuan dia, sebab tu dia orang lebih rapat, sebab dia orang terus go kepada personal. Orang lelaki, saya dengan Ustaz Syafiq punya baik, tapi tak pernah tahu dia apa ya. Habis tinggi mungkin tak tahu Ustaz Syafiq dia sokong Manchester United, tu je, lain tak tahu.
Okey, Ustazah. Ustazah boleh tanya Ustazah Asma dulu sebab nanti kita bincang lagi insya-Allah. Saya boleh kembangkan lagi insya-Allah dalam bicara santai kan. Okey, sila Ustazah. Seronok. Subhanallah. Terima kasih kepada Ustaz Zul yang telah memberikan satu, saya rasa, pencerahan yang mengisahkan kita di awal lagi kita dah rasa betul ke? Aku sedar ke? Kerana aku tak pernah rasa bagaimana kehambaan tersebut. Sebab tu orang dulu cerita kan, bagaimana susahnya mereka duduk dalam zaman penjajah supaya kita yang lahir pasca merdeka ni, kita merasai, walaupun kita tak rasa betul-betul, tetapi cuba untuk duduk dekat dalam kasut mereka dan begitu rupanya. Sebab itu mereka sangat menghargai kemerdekaan ini. Jadi kita pergi kepada Ustazah Asma Harun. Ya Allah, syukur Ustazah Asma Harun dan Ustaz Zul dapat bersama kita pagi ini. Dan saya rasa suatu rezeki yang bagai bulan jatuh ke riba. Begitu Ustazah, boleh tak? Ni ayat Ustazah ni. InsyaAllah. Okey Ustazah, baik. Kalau kita tengok keadaan kita pada hari ini, ada lagi sifat-sifat yang masih lagi seolah-olah kita ini belum merdeka. Dari sudut negara kita dah merdeka. Ustaz Zul kata tadi, hakikatnya yang merdeka sebenarnya insannya, bukannya tanahnya, bukannya airnya, bukannya nama negara tersebut, tapi insannya. Kita sebagai insan, sebagai manusia yang menghuni bumi ini, bumi yang kita cintai, bumi Malaysia, masih berbaki sifat-sifat penjajah yang ada di dalam diri kita. Sifat-sifat yang tak baik yang ada dalam diri kita. Bagaimana Ustazah kita nak membersihkan diri kita supaya kita boleh mengambil ibrah daripada nikmat kemerdekaan yang kita dapat pada hari ini? Ustazah, dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, dahulu saya ingin mengucapkan jutaan penghargaan, terima kasih kepada pihak penganjur iaitu PPZ, Pusat Pengutan Zakat Selangor, Masya Allah. Seterusnya kepada Al-Fadilah Ustazah Nurul Hidayah selaku moderator. Dan juga pengerus sidang yang berusahalah kan menjemput malam tadi pukul 11 lebih ya Ustazah. Alhamdulillah. Dan seterusnya yang saya muliakan murabi iaitu Al-Fadil Ustaz Zul Ramli. Masya Allah. Ustaz Zul dah pergi mana? Pergi cari makan pagi kata. Cari sarapan. Masya Allah. Mudah-mudahan murabi kita Ustaz Zul Ramli, guru saya juga, sentiasa sihat walafiat. Masya Allah. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Syafiq. Di hadapan saya ada Tuan Mat Admara. Saya tak pastilah nama kan, tapi ada beberapa wajah lah depan saya ni. Ada Puan Zabidah dan seterusnya. Alhamdulillah, walaupun saya ni adalah ganti saat akhir kepada Ustaz Hafizah Musa, tapi saya kira ini rezeki saya yang mana Allah pilih pada hari Jumaat, pagi Jumaat yang barakah untuk membincangkan satu tajuk yang sangat penting sebenarnya tuan-puan sekalian. Masya Allah. Alhamdulillah, saya ingin mengupas perkataan merdeka ni. Bila orang tanya apa erti merdeka, selalu orang tanya bila musim-musim merdeka ni kepada saya sendiri kan. Apa yang Ustaz Zul sebutkan tadi, subhanallah, perkara yang perlu kita fikir dan kita kena terjemahkan dalam kehidupan. Kemudian banyak lagi lah definisi merdeka, cuma saya nak sebutkan dari sudut erti kemerdekaan. Salah satunya adalah kita membebaskan diri kita daripada memperhambakan diri kepada dunia, kepada memperhambakan diri kepada pemilik dunia iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak akan, kita lah sebagai hamba Allah tidak akan mencapai erti merdeka yang sebenar selagi mana kita tidak benar-benar memahami tujuan, hakikat dan apa yang kita sedang buat sekarang. Okey, saya bagi contoh begini. Bagi orang bukan Islam, dia tengok kita wanita Islam ini masih lagi terkongkong. Mereka melihat kita dikongkong. Kita tidak bebas kerana kita tidak ada kebebasan untuk memilih pakaian kita.
Kita tidak ada kebebasan nak buat apa. Maksudnya mereka melihat kita ini dikongkong oleh satu agama. Sampai Islam ini menetapkan kena pakai macam ni. Kalau nak berumah tangga kena macam ni. Makan pula ada yang diharamkan, ada yang tak boleh, ada yang boleh. Begitulah dalam urusan pekerjaan, semuanya ada peraturan. Dan mereka melihat kita satu agama yang mengongkong. Soalnya kita ni tak merdeka, kita tak free. Subhanallah. Dan saya biasa juga berdialog dengan non-Muslim, itu pandangan mereka terhadap kita. Tapi bagaimana kita nak menjawab persoalan itu pada diri kita dan pada mereka? Antara jawapan saya ialah, saya bagi tahu bahawasanya Islam adalah satu agama yang memerdekakan manusia, yang memberikan manusia ketidakterikatan, yang memutuskan manusia dengan tidak terikat dengan dunia. Yang menyebabkan manusia ini sebenarnya terkongkong, manusia ini sempit hidupnya dan sebagainya adalah kerana dunia. Lalu saya bagi contoh, kamu sentiasa bertukar fashion, kan? Keluar fashion ni tukar, keluar fashion ni tukar. Tapi saya daripada dulu sampai sekarang, kami hanya ada satu fashion. Fashion kami ialah berpakaianlah bagaimanapun, tetapi mesti ada limitationnya, kemudian mesti ada guideline-nya. Dan apabila kami memakai sebagaimana guideline daripada Tuhan kami, daripada agama kami, maksudnya kami bebas. Kami tidak perlu lagi perhatian manusia. Kami bebas daripada penilaian manusia. Walaupun kamu tengok pakaian saya ni tak up to date, ketinggalan. Tapi saya bahagia kerana saya tidak memerlukan penilaian manusia dan tidak terikat dengan penilaian manusia. Saya hanya terikat dengan penilaian Tuhan saya. Jadi saya merdeka. Setengah orang bila pakaiannya tidak kena dengan tema ke, dengan tempat ke, dengan majlis ke, mereka akan rasa sangat tidak bebas. Rasa macam dinilai dan sebagainya. Begitu juga bila kita sebutkan tentang bagi fahaman-fahaman yang mengikat cara berfikir manusia. Bagaimana fahaman hedonismnya, kan, materialistik dan sebagainya, yang mengukur kejayaan manusia pada kemasyhuran contoh. Mengukur kejayaan manusia kepada harta. Mengukur kejayaan manusia kepada kemuliaan dari sudut kedudukan, nama, kuasa, ataupun dari segi tahap mentality, kita sebut tahap akademik. Saya sebutkan Islam tidak menilai semua itu. Bahkan di sisi Tuhan kami, di sisi Allah, Allah sebut jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Dan boleh jadi penyapu tukang sampah, penyapu sampah, pengutip sampah, penyapu tandas, ia lebih mulia daripada saya, daripada kita semua di sisi Tuhan kami, kerana subhanallah, untuk mendapat kemuliaan hakiki yang sebenar, kami tidak perlukan dunia, kami tidak perlu penilaian manusia, kami tidak perlukan ukuran-ukuran seperti itu. Jadi seolahnya untuk menjadi wanita yang terbaik di sisi agama, kan, wanita solehah perhiasan dunia terindah, dunia terindah, tidak ada terikat dengan penilaian-penilaian dunia. Dan bagi saya itu adalah erti merdeka yang sebenar, tuan-puan sekalian. Apabila kita boleh membebaskan fikiran kita, kan, kehidupan kita, cara hidup kita dan sebagainya, daripada terikat dengan penilaian manusia. Namun kerana terikatnya kita dengan Allah, itulah kita menjadi yang terbaik. Kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Kita jadi orang yang bersih, orang yang kemas, orang yang berdisiplin. Buat kerja mesti dalam keadaan bersistematik. Kita bila berniaga buat betul-betul. Kerana apa? Kita bukan hanya mengharapkan imbalan dunia. Kemerdekaan kita ni, kebebasan kita ni melangkaui daripada dunia. Sebab kami, apa yang kami buat di dunia ini, kami akan bawa, kita akan bawa sampai ke akhirat. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sebagai kesimpulan bagi pusingan yang pertama ni, contoh kehidupan kita dalam rumah tangga. Banyak dengan kita yang belum merdeka daripada sesuatu yang perlu kita merdekakan. Kita masih dibelenggu dengan apa? Kita masih dibelenggu dengan akhlak yang buruk. Kita perlu merdekakan diri kita daripada akhlak yang buruk.
Sebagai isteri, sebagai ibu ayah, sebagai anak-anak, kena berjuang supaya merdeka, bebas daripada akhlak-akhlak yang buruk yang merupakan bukan akhlak daripada agama kita. Kita perlu merdekakan keluarga kita daripada hiburan yang tak syar'i. Hiburan yang telah merugikan umur kita, tuan-puan sekalian. Bila kita nak merdeka? Kenapa kita masih terikat lagi dengan jadual rancangan TV, dengan jadual hiburan sekian-sekian? Bila kita nak merdeka? Kita masih lagi belum merdeka dengan cara mungkin cara bergaul dalam rumah tangga, cara makan, cara tidur dan sebagainya. Sebab itu bila kita lihat pasal kita sebut pasal merdeka, merdeka ni ia pergi kepada merdeka akidah, contohnya kan, merdeka kepercayaan kita, merdeka dari sudut ibadah, merdeka dari sudut akhlak dan sebagainya. Masya Allah. Sebagai penutup, tuan-puan sekalian, cuba kita bayangkan kita sebagai seorang ibu kan, saya sendiri sebagai seorang ibu, skop yang kecil. Bila sebut merdeka, saya nak merdekakan diri saya daripada satu sikap yang saya sendiri sentiasa berjuang untuk ubah, iaitu bila marah tak bertempat. Bila marah tak bertempat, dan Islam bagi kita guideline banyak bagaimana kita nak mengawal kemarahan kita. Kita dah tahu guideline tu, contohnya ambil wuduk, contohnya istighfar, contohnya solat sunat, macam-macam. Tetapi bila berlaku situasi yang menyebabkan kita marah, perbuatan yang berulang, anak kita akan menimbulkan kemarahan. Lepas tu bila berlakulah situasi yang kita tahu kita marah melebihi batasan, saya kata, ya Allah, aku belum merdeka, aku masih lagi dijajah dengan syaitan, masih lagi dijajah dengan hawa nafsu, aku masih lagi dijajah dengan iman yang sangat lemah, aku tak boleh mengawal diriku. Jadi saya harap tuan-puan sekalian boleh faham erti merdeka yang saya nak bawakan, iaitu kemerdekaan yang benar-benar bila kita jadi hamba Allah, kita jadi hamba Allah yang baik, itulah saatnya kita benar-benar merdeka daripada semua penjajahan yang berada di sekeliling kita. Subhanallah, wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih kepada Ustazah Asma Harun yang telah memberikan suatu sudut pandang sebagai seorang wanita apabila berpakaian, apabila menuruti agama. Bukan maksud kita tidak merdeka, tapi itulah hakikat kemerdekaan yang ada pada diri seorang Muslim dan Muslimah. Masya Allah, kita memang seronok sangat pagi ni nak bersama dengan Ustaz Zul dan juga Ustazah Asma. Tapi kita ada tinggal lebih kurang berapa, tak sampai 20 minit lagi, 17 minit saja. Sebab sahabat-sahabat TH sekarang ni sudah dibenarkan untuk membuka kaunter TH. Jadi pada pukul 9.20 lah kita perlu berhenti sebagai pusingan kedua dan penggulungan daripada tajuk kita, erti kemerdekaan yang hakiki, yang sebenar. Kalau kita kecilkan skop tersebut dari sudut harta, dari satu keperluan yang sangat perlu pada diri manusia untuk terus hidup. Ustaz Zul kata orang ni money is king. Tapi tak tahu siapa queennya. Money is king, tapi tak tahu siapa queen. Memang betul kita perlukan duit, dan TH sendiri pun yang menguruskan adalah institusi keuangan yang menguruskan dana untuk orang menunaikan haji, yang mana duit salah satu daripada keperluan kehidupan dunia kita. Dan bagaimana kita tak nak menjadi hamba kepada harta ini, yang kadang-kadang Ustaz, kita ni dijajah dengan suatu perasaan bila kita nak sedekah, bila kita nak pergi haji Ustaz, ya, satu dana yang besar, kita nak pergi umrah, kita nak bayar zakat, kita rasa macam aku tak wajib lagi lah tunai haji sebab aku ada hutang. Tak wajib lagi bayar zakat, aku pun duit tak cukup, lebih kurang je. Ini penjajahan secara mentaliti yang ada dalam diri kita. Bagaimana Ustaz? Pendapat Ustaz tentang perkara ini, silakan. Ustaz kena unmute dulu. Terima kasih Ustazah Nurul Hidayah, ya. Terima kasih Ustazah Asma dan semua rakan-rakan yang bersama lagi ketika ini yang dah sikit lagi akan berjuang insya-Allah di kaunter masing-masing. Okey, saya cuba untuk kecilkan, ya. Ingatkah kita apa yang kita cakap pada Allah pada setiap qiyam kita dalam solat kita? Kita menyatakan ikrar kita, ya, iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Kita nak bagi tahu pada Allah satu ikrar, hanya pada Engkau ya Allah kami abdikan diri kami, dan hanya pada Engkau ya Allah kami pohonkan pertolongan. Bagi nak jawab soalan Ustazah tadi kan, sebahagian daripada mufassir mengajak kita untuk melihat kenapa Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita menggunakan kami, bukan aku. Ya, sedangkan kita itu sangat eksklusif dengan Allah ketika kita solat. Ya, kenapa kita tak gunakan iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in? Baik, kita tak nak berbincang banyak, tetapi nak jawab mungkin perkara yang ditonjolkan tadi. Sebab pengabdian artinya adalah kita menghina diri kita. Kita hinakan diri kita dan kita persembahkan kehinaan tersebut hanya kepada Allah. Sebab tu adanya iyyaka. Dan semua yang saya kasih sekalian, ulama berbincang kenapa kami. Baik, saya nak bawa maknanya kenapa kami. Kami itu merujuk kepada seorang manusia sebenarnya. Di samping pendapat yang lain. Ya, Ustazah, orang kampung saya kata kalau tak boleh beri pendapat, beri pendapatan. Sekejap Ustazah. Baik, apabila kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita katakan kami, itu merujuk pada seorang sebenarnya. Seolah-olah nahnu hunaka likulli a'dha'ik. Maknanya kami di sana adalah seluruh anggota kami yang bercakap. Kulit saya, mata saya, bulu kening saya, darah yang sedang mengalir di pembuluh darah saya, jantung saya yang sedang berdegup, seluruh organ-organ dalaman, tulang-tulang saya. Maka ini semua kami yang kami ya Allah abdikan kepada Engkau ya Allah. Itu maksud kami yang kita ikrarkan pada Allah. Dan bagi menjawab soalan Ustazah tadi, kami di sana apa saja harta yang Engkau berikan kepada kami juga kami nak persembahkan pada Allah. Bukan hanya kami sebagai individu nak sujud pada Engkau, abdikan diri, tetapi harta kami juga kami nak bawa sujud pada Engkau ya Allah. Duit yang ada dalam wallet kami nak dia sujud pada Engkau ya Allah. Kami nak duit dalam akaun kami sujud pada Engkau ya Allah. Maka cara seluruh harta kita untuk sujud pada Allah, Allah nak kita keluarkan dalam bentuk zakat ataupun infak. Ya. Setiap kali kita mengeluarkan harta kita untuk zakat, kita sedang menegaskan ikrar kita kepada Engkau kami ya Allah, persembahkan kepada Engkau. Dan semua yang saya kasih sekalian, Allah sebelum mencipta alam, Allah mencipta peraturan alam. Disebut sebagai sunnatullah. Orang-orang biasa menyebut hukum alam, ya, kemudian orang jadikan dia karma dan segala macam, ya. Yang mana dia adalah satu peraturan-peraturan Allah. Dan Allah bila mencipta manusia, ada yang kita kata kerja manusia, dan ada satu benda yang kita katakan, ya, saya buatnya ni kerja Allah. Ya, ada kerja kita, ada kerja Allah. Sebab tu Allah gunakan perkataan in tansurullah, itu kerja kamu, yang surkum itu kerja Allah. Dan antara peraturan dalam kita bercakap dalam konteks ya Allah, saya minta doa ya Allah, jadikanlah kami seperti Nabi, isteri Nabi dan para sahabat Nabi, semua mereka berkongsi satu sikap pemurah. Tidak ada seorang isteri Nabi yang orang sebut sebagai dia ni kedekut sedikit. Semuanya Masya Allah ajwada bil khair karrihil mursalah. Mereka itu ya Allah pemurah, lebih kencang apabila berderma, lebih kencang daripada angin yang kencang bertiup. Semua yang saya kasih sekalian, ya. Jadi Allah meletakkan bahawa biqadri, dalam hadis qudsi, biqadri tu'ti u'tik. Pada kadar kamu beri, ini peraturan sunnatullah. Pada kadar kamu keluarkan harta kamu, kami keluarkan untuk kamu. Artinya Allah nak tunggu kita keluar terlebih dahulu, baru Allah keluarkan untuk kita. Kalaulah kita rasa macam wow, you look so religious, untuk orang awam lah, ya, bukan untuk kita di tabung haji. Tuan-tuan boleh tengok apa yang ditulis oleh Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad.
teacher ataupun master kepada millionaire daripada Amerika, disebut apa dia? Salah satu peraturan duit, law of money adalah kamu kena keluarkan barulah duit akan datang kepada kamu. My rich dad told me. Kata ayah kaya, sebab konon dia buat analogi, dia ada dua ayah, satu ayah rich, satu ayah poor. My rich dad ajar kalau kamu nak jadi kaya, kamu kena keluar terlebih dahulu. Saya rasa macam, ya Allah, kenapa orang tidak beriman lebih faham, ya? Sebab tu sedekah merujuk kepada sidqun, keimanan kita. Mereka lebih percaya sebab mereka lihat kepada pattern alam ini. Rupanya ada satu pattern, untuk kita makmur harta kena keluarkan. Maka Allah minta kita mengabdikan diri dengan mengeluarkan harta kita. Dan mungkin sikit Ustazah, mungkin masa kita tu dah sikit sangat Ustazah kan. Saya ni orang kampung Kuala Tembeling Ustazah, ya. Sebab tu mungkin perkataan saya ni setengahnya orang bandar macam tak apa nak faham dia. Okey. Di tempat saya ni Ustazah, kami ni tak ada benda yang nak diceritakan, tapi kalau di kampung belah saya, kalau ikan jelawat, ikan pating, jenis pating dia 500 1 kilo Ustazah. Masya Allah. Itu je lah orang kampung boleh bangga, yang lain tak ada Ustazah. Baik. Ustazah, ya. Kenapa dalam hidup, ya, kita kata kita susah, kenapa dalam hidup kita tak dapat puas, kenapa dalam hidup tak berkembang? Saya nak buat analogi ni, ya. Tangkap seekor ikan jelawat. Ustazah, saya sebut berapa ringgit tadi Ustazah? Saya lupa. Berapa Ustaz? Berapa ringgit sekilo tadi? 500. Alhamdulillah, orang duit ni memang ya Allah cekap semua. Nanti ya Allah, saya takut saya tersilap tadi kan. Baik, sekarang saya dapat seekor ikan jelawat. Ya, kami masaknya adalah tempoyak lah Ustazah kan. Masak lagi kan. Masuk lain dia tak berapa in lah. Okey, bila balik ke rumah, ya, saya pun bagi tahulah pada orang rumah, suruh siapkan dia punya awas-awas dia punya tempoyak dia. Dan sampai saja abang daripada memancing dapat 1 kilo jelawat pagi ni, ya. Inspirasi dapat daripada gambar belakang Ustazah tu sebenarnya, ya, sebab rindu kat kampung, ya, duduk tepi sungai, cuma tak ada air terjun. Baik, nak ceritanya, bila balik ke rumah dapat seekor yang dapat memang timbang-timbang 1 kilo tepat Ustazah, ya. Baik, saya pun bersihkan dia, ya. Kemudian saya pun masukkan seekor ikan tu dalam belanga tadi, dalam periuk, ya. Sebab kami pakai kayu api Ustazah, minta maaf kami tak pakai gas. Jadi Ustazah, bila 1 kilo ikan tadi basuh dan terus masuk dalam belanga tadi dan dihidangkan, agak-agaknya apa rasanya, ya? Rasa sedap lah. Ustazah, tunggu dulu, saya tak buang pun sisik, saya tak buang pun insang, saya tak buang pun. Kenapa Ustazah? Orang rumah saya nak buang, tapi saya kata jangan, kalau buang kurang gram. Bila kurang gram, rugi kita sebab harga ni ada 500. Kalau buang kurang-kurang, saya rasa lari tak paling tidak 200 gram. 200 gram dah lebih kurang berapa ringgit kalau dinilai. Rakan yang saya kasih sekalian, tentang harta kita. Kenapa Allah suruh bersihkan? Kerana Allah suruh keluarkan yang bukan hak kita. Dan bila kita keluarkan tadi Ustazah, yes, sekarang baru betul Ustazah kata. Memang rasanya ya Allah, memang kena lepas PKP, kena balik Kuala Tembeling, makan dengan penuh perasaan. Jadi untuk itu saja saya kira, semoga kita dapat mengikut hukum peraturan Allah. Pengabdian bukan hanya diri kita yang kita hantar sujud kepada sajadah, tetapi wang kita sebenarnya sedang merintih untuk juga mengabdikan diri kepada Allah. Dan insya-Allah kita lakukan, kita keluarkan, Allah gantikan. Dan Allah bila ganti tak macam kita yang fakir, ya. Bila kita keluar sebagai seorang fakir, Allah ganti sebagai yang maha kaya, yang tidak ada lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masya-Allah, masya-Allah. Sebab tu Allah kata alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang mampu untuk memberikan nafkah sewaktu dia berada dalam keadaan senang dan juga berada dalam keadaan susah. Ustazah Asma Harun,
sekarang kita dalam keadaan yang mungkin kita kata darar, dalam keadaan bisnes, semua kita terkesan. Walaupun kita tak bisnes, tapi kita kena barang-barang naik harga dan sebagainya, kena beli emas, sebelum ni tak payah beli emas. Macam mana kita nak implementkan dalam keadaan kita susah ni Ustazah, tapi kita masih nak keluar juga. Mungkin sekadar dalam 5 minit itu untuk Ustazah sebagai penggulungan untuk hari ini. Silakan Ustazah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Merdekakan harta kita daripada perkara-perkara yang haram. Marilah sama-sama kita cek ada tak punca-punca rezeki kita ada bercampur dengan yang syubhat atau yang haram, kita kena merdekakan. Kemudian merdekakan juga sikap kita dalam mencari rezeki. Mungkin punca tu memang dah sahih dah. Punca itu halal, contohnya kita bekerja dengan agensi kerajaan. Tetapi bagaimana akhlak ataupun sikap kita ketika bekerja? Ada integriti ke tidak? Ada amanah ke tidak? Bekerja dengan produktif atau tidak? Ataupun sekadar asal kerja, asal check-in, asal tampering. Na'udzubillah min zalik. Jadi kena merdekakan daripada unsur-unsur yang boleh merosakkan keberkatan rezeki. Kemudian sebagaimana Ustaz Zul sebutkan, Masya Allah, harta kita bercampur tuan-puan sekalian. Mustahil untuk kita semua ini yakin bahawasanya apa yang kita dapat, setiap sen semua itu bersih, suci, berkat contohnya. Kita mesti ada kelalaian dalam mencari rezeki. Mesti ada kesilapan kita, mesti ada kekurangan kita. Subhanallah, sama ada pada diri, sama ada kita kadang ambil curi masa, macam-macam lah tuan-puan sekalian. Jadi kita faham maksud zakat. Zakat asal pekan daripada zakat, iaitu suci, bersih. Bahkan maksud zakat itu sendiri, zakat itu sendiri dari sudut bahasa, kalau kita rujuk kamus Dewan, kamus bahasa Arab, dia ada paling masyhur tiga maksud. Suci, subur, kembang. Suci, subur, kembang. Jadi subhanallah, dengan kita memahami prinsip yang Ustaz Zul bawakan tadi tu, kalau kita orang yang beriman, Masya Allah, kita seorang yang sangat menjaga bab mengeluarkan harta, bukan bab mencari dan memasukkan harta. Bab mencari dan memasukkan itu ikhtiar. Tetapi bab mengeluarkan harta melalui sedekah wajib iaitu zakat. Sedekah sunat selain pada zakat lah, wakaf semua tu sunat. Tapi yang wajib adalah zakat. Apa yang akan berlaku sebagaimana sabda Nabi yang sahih berkenaan dengan zakat ni, Nabi sebut apa? Ma naqasat, tidak akan berkurang. Daripada sedekah dan dimasukkan di sini iaitu zakat, hartamu. Maksud Nabi beri jaminan, hartamu tidak akan berkurang dengan zakat. Hartamu tidak akan maksudnya tidak akan kurang lah, tak akan hilang kerana zakat, kerana sedekah. Di sana para ulama menafsirkan bila berbahas tentang hadis ini, antaranya adalah siapa yang mengeluarkan zakat, hartanya akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada semua yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, hartanya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kedengkian manusia, daripada kerugian, daripada kalau kita kata bisnes jadi bankrupt. Masya Allah, subhanallah. Dan daripada harta kita juga, bila suci, dia akan bagi rezeki yang lain lebih daripada harta itu sendiri. Daripada harta yang telah Allah sucikan, kemudian Allah suburkan dengan keberkatan, kemudian Allah kembangkan lagi, apa yang berlaku, kita dapat bukan sekadar rezeki yang berkembang, tapi nikmat apa? Dia boleh pergi kepada seluruh ahli keluarga, hatinya lembut, hatinya baik, hatinya taat kepada Allah, kemudian kebahagiaan, ketenangan dalam rumah tangga, sihat tubuh badan, sihat akal fikiran. Maksudnya tuan-puan sekalian, ini kita faham ia merujuk kepada hadis Nabi SAW. Subhanallah, Nabi bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah wa iza salahat salaha jasadu kullu wa iza fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiya qalbun. Ketahuilah dalam tubuh badan manusia ada seketul daging, baik daging itu baik seluruhnya.
baik seluruh anggota badan, baik kehidupannya tuan-puan sekalian. Dan jika daging itu rosak, rosaklah semuanya. Itu adalah hati. Dan antara yang paling penting, unsur penting membentuk hati adalah makanan itu sendiri. Membentuk hati juga persekitaran. Rumah tempat kita tinggal, kalau kita bayar rumah itu daripada rezeki yang bercampur dengan yang kotor, maka bagaimana nak wujudkan rumahku syurgaku? Kereta yang kita gunakan tuan-puan sekalian, keberkatannya datang daripada duit yang kita bayar kereta tu. Jadi Islam satu agama yang sangat sempurna. Tahu kita lemah dalam menguruskan harta, dalam mencari rezeki. Jadi Allah sediakan zakat, iaitu untuk peluang kita menyucikan harta, mengembangkan dan untuk menyuburkannya. Wallahu alam, mudah-mudahan insya-Allah kepada yang belum membayar zakat tuan-puan sekalian ataupun ragu-ragu, sebenarnya wajib tak bayar zakat. Dia pakai emas, kemudian dia ada duit simpanan dalam Maybank ke BSN ke apa. Ramai lagi yang tak bayar zakat simpanan. Ramai sebenarnya tak bayar zakat emas. Ramai yang ingat Aisinai dia dapat tu dia tak perlu bayar zakat. Sebenarnya ramai masyarakat kita tidak tahu. Jadi tuan-puan sekalian, lepas ini kita sama-sama merdekakan diri kita daripada kejahilan. Supaya di masyarakat kelak, kita tak jawab, ya Allah aku tak tahu. Sebab jawapan tidak tahu di masyarakat kelak tidak boleh diterima. Tak boleh diterima. Sebab menuntut ilmu yang fardu ain itu wajib. Jadi na'udzubillah kita menanggung dua dosa. Dosa tak menuntut ilmu wajib, kemudian dosa tak beramal kerana jahil. Jadi merdekakan diri kita daripada kejahilan. Mudah-mudahan selamat sejahtera dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Masya Allah, suatu pergulungan yang sangat cantik daripada Ustazah Asma Harun. Ma naqasat sadaqatun min malin. Dalam hadis riwayat Muslim ini menyatakan betul lah, tidak akan miskin, tidak akan berkurang walaupun hakikatnya matematik kita 10 tolak 1 jadi 9 lah Ustaz Ramai. Kalau kira tu takkan jadi 20 pula kan? Kurang, nampak kurang. Tapi adakah hadis tersebut Nabi tak pandai matematik ke bagaimana? Tidak. Yang Nabi sebut ialah secara maknawi daripada pemberian yang keluar daripada harta kita, pastinya macam Ustazah sebut tadi akan bertambah, nama akan berkembang. Di situlah falsafah daripada hadis yang Nabi beritahu kepada kita. Kita akan nampak sekiranya kita melihat dengan kacamata iman. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang berkongsi, semua Ustaz Zul yang berkongsi pada hari ini, Ustazah Asma yang berkongsi pada hari ini, 380, lebih kurang 388 mungkin yang menonton di Microsoft Team. Dia pun nampak lah nama Ustaz Zuramli dengan Ustazah Asma masuk terus. Subhanallah, tahniah. Dan juga yang menonton di melalui Facebook Masjid dan Surau TH, boleh kongsikan link ini kepada sahabat-sahabat lain. Moga ramai lagi di luar sana yang boleh sama-sama menghayati erti kemerdekaan sebenar. Untuk sahabat-sahabat yang ada persoalan tentang zakat, ambil nombor ini 017-517-7649 untuk sahabat-sahabat pekerja-pekerja TH dan juga pesara-pesara TH kena ada persoalan zakat, boleh saja hubungi nombor yang saya sebutkan 017-517-7649. Dan untuk pemotongan gaji, jom kita sama-sama isi untuk pemotongan gaji untuk membayar zakat dengan mudah melalui THR for US, for us, THR for us. Mohon di sana, insya-Allah hanya dengan sekali mohon terus dipotong zakat melalui gaji kita setiap bulan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan terbit 4 minit lebih sikit daripada masa yang diberikan. Saya serah semula majlis ini kepada Ustaz Syafiq Syawq. Baik, terima kasih. Subhanallah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustazah Nurul Hidayah selaku moderator kita pada program Bicara Santai pagi ini bersama warga tabung haji dan juga penonton-penonton di Facebook Masjid dan Surau Tabung Haji. Terima kasih juga kami di pihak Jabatan Modal Insan Tabung Haji dan warga Tabung Haji ucapkan terima kasih kepada dua penceramah jemputan kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Zuramli Muhammad Razali yang merupakan ustaz yang rapat juga dengan saya. Terima kasih Ustaz. Dan begitu juga kepada Ustazah Asma Harun. Dah lama dah kami menantikan kemunculan Ustazah untuk bersua dengan warga tabung haji. Alhamdulillah hari ini satu rezeki buat warga tabung haji dapat mendengar tausiah. Nak panggil tazkirah pun, tazkirah ni panjang Ustazah kan. Kita kira tausiah lah, tausiah pagi hari Jumaat yang barakah ini tentang tajuk kemerdekaan yang hakiki. Jadi yang bahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah
pagi ini kita cukup bersyukur dan bertuah dapat kita sama-sama mendengar tausiah pagi oleh dua murabbi dan murabiah kita pada pagi. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan khususnya di pihak Pusat Pengurutan Zakat Wilayah Persekutuan yang sudi sentiasa bersama kita untuk menjadi rakan strategik bersama kita yang memudahkan urusan bersama kita. Dan seperti pesanan Ustazah tadi, sekiranya ada permasalahan berkaitan zakat, jangan simpan di hati, terus bertanya supaya kita tidak terbeban dengan bebanan-bebanan yang tak sepatutnya kita beban. Jadi insya-Allah sebelum kita nak berakhir ni Ustazah, sukalah untuk makluman Ustaz Zuramli dan juga Ustazah Asma Arun, sebenarnya program kita ni dah masuk ke siri yang ke-37. Maksudnya dah 37 minggu. 37 minggu dengan istiqamahnya kita bersiaran dengan warga tabung haji setiap pagi Jumaat dengan jemputan-jemputan murabbi. Inilah itulah Ustazah, inilah kita cuba bawa jalan dakwah kepada warga tabung haji untuk kita terus dengan jalan yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit iklan Ustazah, saya nak mohon izin untuk saya buat sedikit iklan kepada warga tabung haji. Insya-Allah untuk makluman semua warga tabung haji seperti yang diwar-warkan, insya-Allah bersebenar dengan kemerdekaan, pada hari Isnin ini kita akan adakan program Malaysia Quran Hour bermula pada jam 12 tengah hari dengan jemputan kita Al-Fadil Ustaz Rozi Rejab, itu tengah hari. Pada malamnya pula insya-Allah kita akan ada tabung haji bermunajat kemerdekaan. Malam Merdeka, biasa nak tengok bunga api, tapi alhamdulillah malam tu tabung haji ambil inisiatif melalui Jabatan Modal Insan, kita buat tabung haji bermunajat. Kita ada jemputan kita iaitu Al-Fadil Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri dengan tausiah kemerdekaan pada malam tersebut. InsyaAllah 31 hari bulan kita rehat sekejap, 1 hari bulan kita jemput pula lagi program kita, dia panggil Ku Panggil Di Kau Sayang. Ini ada program khas untuk warga tabung haji, dan insyaAllah keesokan 2 hari bulan kita ada pula, sebab musim orang kata kerja di rumah, kita ada satu orang kata sembang santai juga. Sembang santai juga itu berkaitan tajuk bekerja di rumah secara ergonomik. Itu sekadar iklan di pihak penaja lah Jabatan Modal Insan. Jadi untuk akhirnya Ustazah, sebelum kita nak tutup adalah lebih elok kita nak ambil sikit gambar lah buat kenang-kenangan dengan warga tabung haji. Kalau Ustazah dengan Ustaz nak tengok full, mungkin boleh pergi ke Lush Gallery. Okey, saya akan tutup sekejap kita punya. Terima kasih Ustazah Asma, terima kasih Ustaz Zuramli. Assalamualaikum. Ustazah. Siang yang begitu bermakna. Terima kasih Sama-sama masya-Allah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Farina, terima kasih Ustaz Syafiq.